Kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar dan letakkan tanda tik pada gambar murabba'. Apa maksud murabba'? Ini sesuai kita tengok. Murabba'. Dia datang daripada perkataan. Nampak ada perkataan apa dah? Kotak. Kotak, tapi ada nampak perkataan apa tu? Murabba'. Empat segi ya. Empat segi. Yes. So this is a square. Ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil segi empat ya. Okay. Rubak suku. Murabba'. Itu rubak, itu lain pula ini Murabba'. Yes. Okay, ada spesifik kan murabba'. Adalah untuk square ya. Okay. Kita tak ada CD, so kita buat satu-satu je. Okay, ini kalau abun, ini adalah abu. This is for abun. Dan ini kita tahu adalah untuk ummun. Ummun, okay, ini kita tahu daripada gambar tadi dia adalah masjid. Masjidun. Dan mana ini adalah musalla. Musalla. Okay, ini adalah tadi ibnun. Ibnun. Okay, ataupun waladun. Waladun. Okay, ini kita boleh cakap ibnatun ataupun bintun. Yes, bintun. Bintun. Okay, ini mi'taf. Okay, mi'taf dan ini nadharah. Yatawadda'u sedang berwuduk dan ini adalah yusolli sedang bersolat. Okay, ini adalah grandfather. Grandfather ingat apa dia? Jaddun. Jaddun dan yang grandmother adalah jaddatun. Ya. Jaddatun. Okay, seterusnya. Ini mengambil gambar daripada minggu lepas kali ya. Okey, kita cuba. Okey, saya akan cakap dan kita cuba nanti dah habis lesson, bila ada masa free boleh pergi ke muka surat yang sebelum ni dan tengok balik apa perkataan tu. Okey. So ini adalah ghurfah, betul. Ghurfatun. Okey, ghurfatun. Yang ni tadi kita tengok seperti yang di atasnya yatawaddu. Dalam berwuduk. Okey. Ini daripada minggu lepas, gambar dia maksudnya sodikun, kawan ataupun amun, ataupun ada dalam minggu lepas yang sesuai, gambar ni tidak membawa apa banyak sangat maksud. Saya di amun, okey, uncle Amun ya. Okey, uncle but it doesn't mean anything sebab dia bukan uncle kita, dia hanya gambar saja saja. Okey, amun. Okey, ini adalah Al-Quran. Ini adalah pokok, pokok adalah syajarun. Syajarat, yes. Syajarah. Okay. Okay. Ini yaqra'u tadi ya, sedang membaca. Ini kita dah buat ibnun. Gambar adalah suratun ya. From last week ya. Ini adalah auladun minggu ni punya. Ini adalah musalla. Tidak mau maksud okey. Ini usratun, family ya, usratun. Ini gambar dia untuk azan Allah Akbar. Tak, ini untuk fajar fajar. Dia kata fajar tadi ya. Masjid. Ini tak penting ini bukan bahasa Arab, ini hanya memory saja sebenarnya. Masjid. Ini jaddatun. Ini adalah hammam. Okay, hammam. Dan yang ini yusolli ya, dia sedang bersolat yusolli. Ini mungkin sadiqatun ataupun ukhtun ya. Perempuan ya, sadiqatun adalah maksudnya kawan perempuan, kalau ukhtun maksudnya adik atau kakak. Ini ibnatun. Ini tadi bapa dia, abun, dan ini last tadi ada gambar bapa hitam ya. Mudarrisatun ya. Mudarrisatun boleh, tapi dalam buku ni sekarang dia pakai perkataan mudarrisatun. Mudarrisatun. Muallimah pun sesuai juga. Tak masalah.
Okey, seterusnya. Mufradat idhafiyah. Okey, mufradat, apa maksud mufradat? Ingat siapa-siapa? Single. Kosakata. Kosakata. Kata kalau vocabulary. Kalau mufrad memang dia maksudnya single lah, tapi mufradat maksudnya kosakata. Okey, idhafiyah adalah tambahan. Tambahan ataupun additional. Okey. Unzur wastami' dan wa'id. Okey. Tengok, dengar dan repeat dan ulang kembali ya. Ulang kembali. Okey, yang pertama, sittah maksudnya 6 6. Sab'ah 7. Thamaniyah 8. Tis'ah adalah 9 dan asyara adalah 10. Asyara. Okey. Manakah 6? Ini nampak macam 6. Manakah yang seterusnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini nampak macam 7. Yang paling banyak yang mana yang ni ya? 10 kot ya. 8 ini 9 kot ya. Macam lebih banyak. Dan 8 ini kita tak perlu bantuan ya. Senang ya. Okey, dan 6 dengan 2 mungkin confusing sikit ya. 2 di sini, 6 di sini ya. Okey. 6, selepas 6 kita ada 7, 8, 9 dan 10. Okey. Ini semua tak ada masalah insya-Allah. Okey, seterusnya ada soalan? Macam Tak ada, salah, okey. macam salah yang sebelum tu tadi Mualim. Yang mana tuan? Yang bawah. Yang nombor ke? Ni dia suruh susun balik Susun balik je. Okey, sorry. Saya ingatkan kena tulis apa yang sebelum dia. Okey. Susun balik. 6, 7, 8, 9, 10. Okey, betul. Okey, seterusnya di sini dia bagi contoh di sini. Okey, contoh dia. Contoh yang pertama al-mithal 1 kan. Mithal maksudnya contoh kan. Kita dalam bahasa Melayu pun kita cakap mithal Misal. Kita cakap tapi kita cakap MISAL Mithalnya macam mana? Mithal misal kan cara ajar dia? MISAL ya, misal. Ataupun kita cakap mithal. Tak ada. Tapi ada juga kita panggil perkataan mithal macam apa ayah mithali ya. Ibu bapa mithali ya. Okey, bapa mithali maksudnya exemplary father bapa contoh ayah contoh Okey. Okey, misal yang pertama, contoh yang pertama dan contoh yang kedua, dia kata contoh yang pertama adalah aina al-mi'taf. Manakah kod Okay. Jawapan dia adalah hadza huwa al-mi'taf. Huwa al-mi'taf. Okey, so sekali kita kena tengok adakah perkataan itu lelaki untuk dan kita pakai hadza dan huwa. Okey, dan kalau perkataan itu perempuan, ghurfah, ainal ghurfah, di manakah bilik Manakah bilik? Okey, jawapan dia adalah hadhihi hiyal ghurfah. Ini dia. This is the one. Hadhihi hiyal ghurfah. Okey. Dengan menggunakan cara yang sama, kita kena buat untuk semua yang seterusnya, untuk 8 daripada example yang seterusnya. Okey. Kita kena pilih salah satu dan kita akan buat Okey. So saya cuba buat untuk yang pertama dulu Ibnun. Okey, kita tengok sini Ibnun Ibnun kita tahu dia adalah mudzakkar lelaki Aina ibnu. Apabila dia lelaki, kita akan ikut contoh yang pertama. Kita akan cakap ainal ibnu, di manakah? Kena ada al sebab kita nak cakap yang spesifik Okay. Example yang pertama dia akan cakap aina. Okey. Al-ibnu, di manakah ibnu di manakah anak lelaki anak lelaki tersebut Ainal ibnu. Okey, jawapan dia adalah untuk lelaki dan mudzakkar jadi cakap hadza huwa al-ibnu. Al-ibnu.
Okay, ini dia budak tersebut. Okay. Example yang kedua, musalla. Musalla pun adalah sesuatu yang lelaki ya. Nampaknya tak ada masalah di sini ya. Yang line yang pertama semuanya adalah lelaki, yang line yang kedua semuanya adalah perempuan ya. So saya dah bagi example ada tamar buta semuanya. Syajarah, nadharah, ibnah. Okay, saya dah bagi example satu untuk yang ni. Okay, saya akan bagi satu lagi example untuk yang perempuan. Suratun. Okay. Dan since dia feminine, kita akan pakai misal yang kedua. Okay. Soalan yang dia akan tanya adalah Aina suratun. Aina Al-suratun. Al-surah. Di manakah gambar tersebut? The picture. Aina surah. Kalau ada al, dia tak ada tanwin. Aina surah. Okay, jawapan dia adalah hadhihi. Hazihi suratun. Iya. Hazihi hiya surat. Surah. As-surah. Okay, jauh kita kena buat untuk nombor 3 dan seterusnya. 3, 4, 5, 6, 7 dan yang 8. Ini boleh buat sendiri kat rumah. InsyaAllah. Mencabar sikit tapi insyaAllah amat berguna. Hadha huwa al-mi'taf, maksudnya ini dia. Dia jaket. Di manakah jaket itu? Nah, ini dia jaket yang tu. Okay. Itu cara dia. Kalau untuk bagi contoh lain, kalau orang tanya ma hadha, okay, if people ask ma hadha, Ini. apakah ini ya? Okay, ma hadha, what is this? Ma hadha, kita akan cakap hadha, ini adalah kalau tadi mana contoh lagi? Masjid hadha masjidun. Bila kita cakap hadha masjidun, dia bermaksud ini adalah sebuah masjid. Okey. Tapi yang sekarang yang kita buat ni adalah ditanya di manakah masjid? Ainal masjid. Dan kalau masjid itu dekat, kita akan cakap hadha huwal masjid. Di manakah masjid itu? Dan kita cakap ini dia masjid itu. So dia punya dua cara yang berbeza untuk mengatakan sesuatu yang berbeza. Okay. Seterusnya. Soalan. Ya, San. Dalam perbualan tu, dia kata hadza mi'taf kan, contoh. Dia tak perlu dia tak perlu cakap apa? Dia tak perlu cakap kepunyaan dia ke? Kata aina mi'taf aina not di mana my jacket. Dalam contoh ni dia tak sebut dia punya jacket kan? Tak perlu ke benda tu? Dia tak sebut. Dia ikut dia apa niat orang yang berkata tu, dia nak tentukan ke kata jaket tu ke ataupun dia tak nak tentukan ya. Macam kalau kita nak keluar rumah kan, kita cakap mana mask ya. We can say mana mask saya. Ataupun mana apa kopiah. Selalunya kita kalau nak jeruh anak kita cari kopiah, kita cakap mana kopiah. Kita maksudnya mana kopiah tersebut lah kan, what is the ainal kubah. Kalau kita nak cakap mana kopiah saya tu boleh juga, tak ada masalah. Itu lebih apa spesifik lah. Kalau perbualan ni kita nak tukar, tanya mana jaket saya, dia kena tambah. Okey, kita ada buat dulu saya tunjuk sekejap mana tu 2 minggu lepas kot dah. Ini kan? This one Kalau awak perempuan ki, dia third person who, nya adalah ha, kalau saya adalah yang mutakalim. Untuk contoh saja, sekarang dia punya lesson bukan, dia tak fokus ini. Okay? Kalau saya nak cakap mi'taf,
Kalau saya nak cakap Ma'tof saya, okay, kalau saya punya jaket, dia akan jadi Ma'tofi ya. My apa jaket my coat Okay. Aina Ma'tofi. Okay, Aina Ma'tofi ataupun Aina Ma'tofuka. Okay. Waliduka tadi. Okay. Kalau awak punya jaket awak yang seorang yang perempuan Aina Ma'tofuka. Yang lelaki di sini. Ma'tofuka. Di manakah Ma'tofuka? Okay, di manakah jaket awak? Okay. Saya harap itu sudah menjawab soalan. Okay. Okay. Dan kita kembali. Alhamdulillah. Kita kembali ke muka surat yang ini ya. Ada soalan sebelum kita bergerak? InsyaAllah. Okay, ini lebih mencabar sikit ya. Aina Sa'idun. Okay, sama dia punya contoh di sini adalah untuk yang lelaki dan contohnya di sini adalah untuk yang perempuan. Okay. Aina Sa'idun. Okay, dia kata Sa'idun fil ghurfah. Okay, di sini tak ada perubahan. Kalau Aina Sa'idun, Aina tu tetap Aina, dia tak ada berubah lelaki atau perempuan. Okay, di sini fil ghurfati pun tak ada perubahan. Lelaki ke perempuan tak ada perubahan. Kita tengok Aina Sa'idatun fil ghurfati. Tak ada perubahan lagi sampai sekarang. Okay. Hanya apabila dia nak menunjukkan dia sedang membuat sesuatu, yaqra'u, dia menjadi taqra'u di sini ya. Kalau perempuan third person Okay. Untuk yang lesson ni dia hanya fokus dalam third person sahaja. Taqra'u al-Qur'an. Okay. Untuk lesson ni dia hanya fokus third person sahaja. So kita tak perlu nak tengok yang lain Okay. Beza dia hanyalah taqra'u dengan yaqra'u. Okay. So Sa'idun fil ghurfati, berada di dalam bilik, yaqra'ul Qur'ana. Okay. Sesuatu yang dia baca dia akan tanda atas Qur'ana. Okay. Kita Al-Qur'ana. Okay. Sa'idatun fil ghurfati taqra'ul Qur'ana. Taqra'ul Qur'ana. Apa kita sebut tu Al-Quran tu? Dia sebab dia reason sebenarnya dia adalah sebab dia adalah objek dalam sini dia adalah objek, jadi dia mengambil tempat maf'ulun bihi, tapi kita belum belajar situ lagi. So okay. untuk waktu sekarang kita hanya note saja okay. Dia menjadi tanda atas we just make a note saja. Reason dia itulah maf'ulun bihi itu dia adalah objek dia membaca apa? Al-Quran. Quran tu dibaca. Sebab dia jadi maf'ulun bihi. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah contoh dia. Kita kena masukkan yang seterusnya dalam contoh ni Salih al-masjid yusalli, dan di sini salihah al-musalla tusalli dia menjadi contoh yang pertama. Okey, aina sa'idun. Kita tengok aina sa'idun. So kita cakap aina salihun. Jawapan dia adalah sa'idun fil ghurfah, menjadi salihun fil masjid yusalli yusalli macam tu sama So kita jawab dia macam mana? Soalan pertama dia tanya aina Aina Salih, di manakah Salih? Okey, jawapan dia adalah Salih fil masjid. Fil masjid. Okey, lepas tu dia ada macam koma Okey, something like koma, lepas tu yusalli ada sini masjidi kita ikut saja masjidi, lepas tu yusalli. Okay. Kalau yang contoh yang kedua tadi, perempuan pula dia bertanya
Aina Salihah. Aina Salihah. Okey, jawapan dia adalah Salihah. Salihah berada di fil, apa yang dia bagi di sini? Fil musalla. Okey, kita tulis biji-biji ya. Fil musalla tusalli ya. Fil Satu soalan, Maulana. Ya tuan. Selepas fi itu mesti ada alif lam. Tak perlu. Ini dalam apa tu? Dalam example-nya dia ada. Kalau kita tengok yang example sebelum ni ya, mana dia? Dia sama al-ghurfa juga kan? Dia ada alif lam tapi tak start semestinya. Kalau al-ghurfa maksudnya orang yang bercakap tu dia tahu bilik mana yang dia bercakap tentang. Dia bercakap tentang bilik yang spesifik. Kalau saya cakap Sa'id fi ghurfatin, dia berada dalam sebuah bilik. Tapi saya tak tahu bilik apa yang dia berada dalam. Okey. Al itu menunjukkan kepada sesuatu yang sudah diketahui. Okey. Kita buat untuk yang the next one. Satu lagi example, sama saja. Just tulis balik je sebenarnya. Aina Syarifun? Syarifun fil hammami yatawadda'u. Aina Syarifatun? Syarifatun fil baiti tatawadda'u. Dia ada koma sebelum tu. Tatawadda'u. Okey. Dan yang seterusnya, muka surat yang seterusnya. Contoh pula, dia sama, dia bagi contoh, lepas tu kita pakai perkataan yang dia bagi itu untuk membuat ayat. Okay. Dia ada sini, walid maksudnya ayah. Walid maksudnya ayah. Ini adalah nama dia Adnan dan dia adalah seorang jurutera. Okay, kita hanya membuat ayat menggunakan perkataan-perkataan di sini, dia dah bagi contoh dah. Man hadha, okay. Man hadha, siapakah yang ini? Jawapan dia adalah walid, ayah saya. Hadha walidi, ini adalah ayah saya. Adnan, nama dia adalah Adnan. This is my father, Adnan. Hadha walidi Adnan. Lepas tu huwa muhandisun, dia adalah seorang jurutera. Ini adalah contoh yang kita buat, okay? So saya bagi contoh untuk yang satu lagi yang kita tengok. Okay, mungkin saya ambil perkataan yang ni ya, okay? Yang satu ni ya. Dia ada perkataan amun, maksudnya pakcik. Jadi dia akan menjadi ammi. Nama dia adalah Omar dan dia adalah seorang mudarris. Mudarris. Okay, jadi soalan dia sama macam ni ya. Example number 1. Soalan dia adalah man. Siapakah yang ini ya? Who is this? Man hadha, okay. Terusnya hadha walidi Adnan, okay. Ataupun di sini menjadi hadha, ini adalah ammi ya, my uncle lah. Ammi, nama dia tadi adalah Omar. Okay. Okay. Dan dia ada tanda ni. Lepas tu dia berkata dia adalah seorang huwa mudarrisun. Dia adalah seorang guru. Penting bila kita ada masa minggu ni kita tulis balik untuk semua, insya-Allah. Okay, that is for number yang number 1 tadi. Okay, yang contoh yang kedua. Okay, dia berkata di sini yang pertama adalah dia nak bezakan antara kata ganti yang pertama dan kata ganti yang ketiga. Kita dah tengok ni ya. So untuk kita insya-Allah tak ada masalah. Dia kata hadza walidi, ayah saya Adnan. Okay, kalau nak cakap dia adalah hadza waliduhu Adnan. Ini adalah ayahnya Adnan. Okay. So ada beberapa contoh.
Contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, saya akan buat 2 contoh di sini sebab ada perbezaan antara lelaki dan perempuan. Okey, saya cuba buat untuk yang ni dulu. Okey. This one, ammun. Untuk yang tadi, yang bawah nombor 1. Dia start dengan hadha walidi. Kalau kita tengok contoh di sini, hadha walidi Adnan. Okay, kita ada ammu dengan Uthman. Nama dia adalah Uthman. Okey, okey. So yang pertama dia kata hadha, ini adalah pakcik saya. Okey, hadha ammi. Dia nak tunjukkan yang kata ganti nama yang pertama dan yang ketiga. Hadha ammi. Nama dia adalah Uthman. Ammi Uthman. Uthman. Hadha ammi Uthman. Okey. Okey, lepas tu dia nak tunjuk yang kata ganti yang ketiga, dia jadi hadha ammuhu. Hadha ammuhu Uthman. Uthman. Okey. Contoh yang seterusnya, yang kita ambil yang satu yang feminine pula, iaitu katalah yang ukhti, nombor 2 ni. Nama dia adalah Salma. Okay. Dia akan cakap kakak saya. Dia tak boleh hadha, dia kena hadhihi. Sebab perempuan. Hadhihi ukhti Salma. Okay, kalau yang adik atau kakak dia menjadi hadhihi ukhtuhu. Ukhtuhu sama Salma. Salma. Okay. Kita akan buat untuk yang seterusnya insya-Allah. Dan ini adalah ulang kaji. InsyaAllah kita akan berhenti di muka surat yang ini ya. Kita buat sekali dan kita akan berhenti di muka surat yang ini insyaAllah. Kita dah tengok tadi aina al-mi'taf an-nadharah Sa'id ataupun Sa'idah. Tak ada perubahan pada aina, sama saja. Dan kalau kita nak cakap siapakah, kita pakai man. Man hadha, hadhihi, man anta, siapakah awak, man anti, siapakah awak perempuan, man huwa, siapakah dia, man hiya. Tidak berlaku perubahan apa-apa pada man. Okay, dan kalau kita cakap lelaki, huwa menjadi yatawadda'u. Huwa yatawadda'u. Okay. Huwa yusalli, huwa yaqra'u. Kalau perempuan, hiya tatawadda'u, tusalli dan taqra'u. Okay, seterusnya. Sa'id ke, Sa'idah ke, lelaki ke, perempuan ke, tidak ada beza apabila kita nak menunjukkan mereka berada di mana. Fi sama, masjid ke, musallah ke, ghurfah ke, hammam ke, tidak ada perubahan mengikut jantina. Okay. Dan bila kita nak cakap ini dia, hadha huwa ataupun hadhihi hiya, ini adalah perbezaan untuk jantina. Kalau yang perempuan dia ada ta marbuta semua, dia memakai hiya dengan hadhihi. Dan yang lelaki biasanya hadha dengan yang huwa. Mi'taf masjid ataupun musalla. Dan yang seterusnya hadha lelaki ya, hadhihi perempuan. Hadha kalau ayah saya walidi, kalau ayah dia waliduhu, jaddi my grandfather, jadduhu grandfather dia, his grandfather, ammi my uncle, ammuhu his uncle. Apa nama dia? Ammar di sini. Ammar. Okay, kalau hadhihi untuk yang perempuan ya, walidati mak saya, walidatuhu mak dia, jaddati nenek saya, jaddatuhu nenek dia, ammati makcik saya dan ammatuhu okay, mak saudara dia, Aminah. Dan yang terakhir huwa dan hiya membawa beza antara ada tamar buta tak ada tamar buta. Kalau tabib, hiya adalah tabibatun, mudarris menjadi mudarrisatun, muhandisun menjadi muhandisatun, talibun menjadi talibatun. Okey. 13 Julai. Ada soalan sebelum kita berakhir?
Hindi. Ada? Tak ada, Okey, tadi kita tengok dia tunjuk gambar Al-Quran tadi. Okey, dan dia tulis itu Quran. Al-Quran. Ya, Quran. Al-Quranu sebenarnya dia akan tulis Al-Quranu. Mana dia? Sini ya. Al-Quranu. Okey, Al-Quran dia merujuk kepada kalam Allah, Al-Quran. Kalau kita nak bercakap tentang apa satu buku yang kita ada ni, kita akan panggil mushaf. Mushaf maksudnya a copy of the Quran, mushaf. Okay, cara ditulis mushaf adalah mushaf. Mushafuna. Inilah salah satu one copy of the Quran. Kalau Al-Quran dia merujuk kepada Al-Quran. Mushaf. Okey, ada soalan sebelum kita mengakhiri kelas pada hari ini dan insya-Allah akan bersambung pada minggu depan. Soalan sikit berkenaan dengan apa ni? Cakap-cakap pasal orang kampung sini. Sila. Macam apa nama ni, biasa kalau kita tu dengan security, biasa kalau kita jazakallah khair, dia jawab huyap ke apa tahu? Allah. Betul tu. Allah. Dia kata dan juga kepada kamu, dia bila kata jazakallah khair, jazakallah, okey, jawapan yang dia akan bagi adalah wa dan juga kepada kamu, wa iyyaka. Tapi biasa kita dengar tu macam dia sebut rekas sangat huyap gitu macam bunyinya. Wa iyyaka. Mungkin dia cakap iyyak dalam Al-Quran. Dan juga kepada kamu. Iyyak macam tu bunyi dia. Kita pun telinga dah apa comel juga. Kita nak tahu pronunciation betul dia tu. Biasa apa dia sebut biasanya tu. Ini kalau siapa-siapa cakap kita jazakallah khair, kita boleh cakap wa iyyak. Wa iyyak. Okey. Baiklah, itu jelas soalan insya-Allah. Ada soalan lain? Cakap-cakap pasal ke? Tak ada apa? Tak ada? Okey. InsyaAllah, terima kasih tuan-tuan. Kita berjumpa lagi pada minggu depan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya. Terima kasih. Terima kasih. Jazakallah.